Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatin ukhawiyyah. Tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وزحرنا ومولانا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين النبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Wa amma ba'du, fal mukarram wal muhtaram, yang berbahagia lagi dimuliakan oleh Allah, Al-Fadil Tuan Pengerusi Masjid, warga jawatan kuasa yang dikasihi tuan-tuan guru, para alim ulama, yang dirindui seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Marilah sama-sama sebelum kita memulakan pengajian pada pagi ini, buat awalnya marilah kita sama-sama menjaga niat kita semata-mata kerana Allah. Dan yang keduanya pula, marilah kita menghadiahkan pahala dari bacaan suratul Fatihah buat alim ulama kita, ibu ayah kita, kaum kerabat kita, sahabat handai, jiran tetangga. Dan tidak juga kita lupakan buat seluruh petugas-petugas agama Islam ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa tasmi hablal jama'ati tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum wa dhkurtum anna fa'alafa baina qulubihim fasbatu min amatikum shafa'a min an-nar fa'akhadhakum min
Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan kembali pengajian kitab Bahrul Mazi juzuk ke-17. Dan pada pagi ini kita akan menyambung semula apa yang telah kita bincangkan di dalam pertemuan kita pada pagi kemarin. Tengok muka suratnya ke-6. Firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa kullukum atihi yawmal qiyamati farda. Dan sekalian manusia semuanya datang kepada Tuhannya pada hari kiamat dengan tunggal diri sebatang kara. Tiada bersama-samanya anaknya atau bapaknya atau hartanya yang jadi penolong dan pembantu bicaranya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fayanzuru aymana minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu, thumma yanzuru ash'ama minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu, thumma yanzuru tilqa'a wajhihi fatastakhbiluhu an-nar. Maka memandang oleh seseorang yang dibawa ke hadapan Tuhannya itu ke sebelah kanan daripada dirinya, maka tiada nampak akan sesuatu daripada harta atau anak atau bapa atau saudara atau siapa-siapa, melainkan sesuatu yang dibawa daripada dunia, daripada amal baik jika ada, amal kebajikan yang dibawanya. Kemudian memandang pula seseorang itu ke sebelah kiri daripadanya, maka tiada apa satu jua yang dinampaknya ada, melainkan sesuatu yang dibawanya daripada amal kejahatan dan maksiat. Jika ada ia orang yang berbuat jahat dan maksiat di dalam dunia, kemudian memandang pula ia bertetangan dengan hadapannya, maka dinampaknya api neraka berhadap kepadanya. Tuan-tuan perempuan, kata pengarang kitab ini, maka sudahlah jadi sangat haibah dan takutnya berdiri di hadapan Tuhan itu, menantikan apa yang mahu diperbuat ke atasnya dan apa yang mahu ditanya kepadanya. Maka pada waktu itulah dinampak dengan mata kepala akan firman Allah Subhanahu wa taala, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Maka demi sesungguhnya kami tanya akan orang yang dibangkitkan pesuruh Allah kepada mereka itu, apakah yang disampaikan oleh pesuruh kami, dan adakah dijunjungnya dan diamalkannya. Dan demi sesungguhnya kami tanya akan sekalian pesuruh kami akan apa-apa yang disampaikannya kepada umatnya. Maka demi sesungguhnya kami khabarkan apa yang diperbuat mereka itu dengan pengetahuan, dan tiada ada kami itu orang yang tiada mengetahui apa suatu perbuatan manusia itu. Suratul A'raf ayat ke-6 hingga ke-7. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, suatu masa kelak sama ada saya atau tuan-tuan, semuanya kita akan berhadapan dengan situasinya sama. Cuma masalah berkaitan dengan kiamat, pertemuan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tuan-tuan adalah merupakan sebarat-barat pertemuan, sehebat-hebat pertemuan. Sama ada kiamatnya besar ataupun kiamatnya kecil.
Kedua-duanya adalah merupakan suatu bentuk pengalaman yang sangat menggerunkan. Tuan-tuan, kalau kita tengok di atas dunia, bagaimana seandainya kita ingin pergi ke mana-mana tempat. Kalau tuan-tuan nak pergi mana-mana tempat atas dunia ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh tanya kepada kawan-kawan, tuan-tuan boleh tanya kepada adik-beradik, hang pi tempat tu hari tu lagu mana, jalan dekat kok mana, isi minyak tang mana, makan sedap kat mana. Tuan-tuan, orang boleh bagi petua. Dia boleh habaq, hang masuk highway, exit ni, hang keluar simpang, kona kanan, tak penjuru tu ada nanti satu kedai. Kemudian stesen minyak, nak mudah letak sini. Jadi tuan-tuan, orang boleh cerita. Tapi kalau cerita pasal mati ni tuan-tuan, tak ada walaupun satu orang dikasih macam mana pun tuan-tuan, dia boleh balik pergi cerita balik kepada waris atau ahli keluarga dia yang masih hidup. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu bila mana kita sebut soal mati ni, sama ada yang disebut sebagai kiamat yang sughra ataupun kiamat yang kubra, tatkala mana kita dipertemukan dengan Allah. Ni suatu perkara tuan-tuan yang sangat menggerunkan kita. Sebab apa? Pengalaman ni tuan-tuan satu pengalaman yang siapa pun di antara kita tak ada boleh dia nak cerita walaupun satu kalimah, melainkan tuan-tuan yang kita dengar daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita tengok apa yang disebut oleh pengarang kitab ini tuan-tuan, bahwasanya suatu masa nanti kita akan dibangkitkan, kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala secara sebatang kara tuan-tuan. Tak ada siapa pun akan teman kita. Walaupun atas dunia ni tuan-tuan, kalau kita tu seorang yang hebat, baik hebat dari sudut pangkat, baik hebat dari sudut darjat, baik hebat dari sudut kekayaan harta benda, atas dunia ni tuan-tuan kita punya pengikutnya ramai. Tapi bila mana kita dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita tidak akan ditemani oleh sesiapa pun. Sebab itu di dalam kitab Al-Munabbahat disebut oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, tuan-tuan, bagaimana bumi ni setiap pagi dia akan kutuk kita, dia akan cela kita, dia akan kata pada kita. Tuan-tuan, apa antara kalimah yang bumi akan cerca, kutuk dan kata pada kita? Antaranya tuan-tuan, bumi akan sebut, hei manusia, kamu bila mana hidup atas aku, hidup dengan penuh kegagahan, hidup dengan dipenuhi dengan penjaga-penjaga kamu. Tetapi bila mana kamu masuk dalam perut aku, kamu akan masuk secara bersendirian. Tak ada siapa-siapa akan teman, hei manusia. Hei manusia, waktu mana kamu hidup atas aku, bagaimana kamu hidup dalam suasana yang penuh kecerahan, ada matahari, ada bulan, ada lampu, ada macam-macam. Namun bila mana kamu masuk ke dalam perut aku, kamu akan masuk dengan suasana yang penuh dengan kegelapan. Hei manusia, ketika mana kamu hidup di atas permukaan aku, kamu sibuk mencari harta benda. Bagaimana suatu masa kelak bila kamu masuk dalam perut aku, segala harta benda itu kamu akan tinggalkan. Jadi tuan-tuan, ni semua bumi duk kutuk kita. Tuan-tuan, mau kalau kita dengar pagi-pagi ni tuan-tuan, selangkah kita menapak, kita dengar suara bumi ni tuan-tuan, sila-sila hari bulan masjid pun kita tak sampai. Kita takut tuan-tuan bila kita mendengar suara yang disebutkan oleh bumi tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah, waktu kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
Tuan-tuan, sikit habuk pun kita tak boleh nak pergi sembunyi depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, atas dunia ni malaikat dia tulis habis tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan lakukan semua dia catat habis. Sikit pun tuan-tuan dia takkan tinggal. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Nurul Zalam, yaknilah disebut fa malakul hasanati min nahiyatil yamin wa malakus sayyiati min nahiyatil yasar. Malaikat yang duk catat segala amal baik kita ni tuan-tuan, dia duduk di sebelah kanan kita. Sementara malaikat yang duk catat segala amal buruk kita tuan-tuan, dia duduk sebelah kiri kita. Dan disebut fakatibul hasanat aminun aw amirun ala katibis sayyiat fa idza fa'ala al-'abdu hasanah badara malakul yamin ila kitabatiha. Dan kemudian disebut malaikat yang mencatatkan amal baik adalah merupakan sebagai seorang aminun yang dipercayai, atau amirun atau pemimpin bagi malaikat yang mencatat segala amal buruk kita. Maka tatkala mana seseorang hamba melakukan sesuatu amalnya baik, lalu malaikat yang berada di sebelah kanan terus mencatat amal kebaikan berkenaan. Wa idza fa'ala sayyi'atan qala malakul yasari li malakil yamin aktub. Dan tatkala mana seseorang hamba mengerjakan amal buruk, maka berkata malaikat di sisi kiri kepada malakul yamin, aku akan mencatatnya. Fayaqulu lahu isbir wa la taktub la'allahu yastaghfiru aw yatub. Lalu malaikat yang berada di sebelah kanan, yaknilah malakul yamin, berkata kepada malakul yasar, bersabarlah, kamu jangan tulis lagi. Barangkali dia akan bermohon istighfar, barangkali dia juga akan bertaubat. Fa in taba katabat hasanah wa in lam yatub ba'da mudhi'i sittin ba'da mudhi'i sitti sa'atin qala lahu uktub arahanallahu minhu. Dan seandainya hamba itu bertaubat, maka lalu dia akan mencatatkan kebaikan. Dan jika hamba itu tidak bertaubat, disebut di dalam riwayat ini tuan-tuan, andai kata berlalu tempoh 6 jam dia masih tidak bertaubat, maka lalu berkatalah malakul yamin, malaikatnya duduk sebelah kanan, dia nanti habaq kepada malaikat yang duduk di sebelah kiri. Tuan-tuan, dia pun sebut yaknilah uktub arahanallahu minhu, tulislah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istirahat kepada kita dari hamba berkenaan. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Taala, ni cerita malaikat yang menulis segala amal kebaikan dan amal kejahatan kita. Sebab tu tuan-tuan, kita mesti kena rasa takut bahawa segalanya malaikat tulis ni tuan-tuan, satu masa Allah Subhanahu wa taala akan buka dan tunjuk pada kita. Sebab tu bila hidup atas dunia ni tuan-tuan, perbanyakkan melakukan amal soleh, perbanyakkan melakukan amal kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sama sekali, bukan kata buat terlintas pun nak melakukan perbuatan maksiat, tuan-tuan, jangan sama sekali. Sebab kita takut tuan-tuan, dengan sebab satu maksiat yang kita lakukan, walaupun maksiat tu nampak legu kecil, legu tak ada apa, tetapi tuan-tuan, kita bimbang di sana, takut ada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga amal yang soleh, amal kebaikan yang kita lakukan, walaupun kita nampak benda tu macam simple, benda tu macam tak susah nak pergi buat, tetapi tuan-tuan, tolong jangan tinggal benda baik tu, sebab kita takut di sana adanya redha Allah Subhanahu wa taala.
Yang ulama duk sebut dalam kitab. Sebab tu ibu ayahnya dimulakan oleh Allah, yang mana suatu masa nanti bila mana amal kita akan dibuka di hadapan kita, tuan-tuan, waktu itu nanti barulah kita akan menyesali segala umur yang telah dipinjamkan oleh Allah yang kita biarkan berlalu, segala peluang yang kita biarkan terlepas. Waktu itu tuan-tuan kita akan menyesal dengan sebesar-besar penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu Arab Badui. Arab Badui ni tuan-tuan, dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya satu soalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia question Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kiamat tu bila jadi. Dia tanya kat Nabi, tuan-tuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab bagi pada dia kiamat tu jadi bila, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak diberikan ilmu oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu bila berlakunya kiamat. Cuma Nabi jawab pada dia, tuan-tuan, Nabi habaq bagi pada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang telah kamu lakukan kalau seandainya kiamat tu berlaku? Jadi tuan-tuan, kita pun kena tanya soalan yang sama pada diri kita. Kadang-kadang tuan-tuan, orang ni dia suka dengar ceramah. Ceramah benda-benda yang contohnya tajuk seperti Dajjal. Dia duduk kalut Dajjal tu lagu mana. Dan baru ni pun lagi kalut, tuan-tuan. Bila ada satu penceramah tu boleh habaq Dajjal handsome pula dah. Tuan-tuan, ni semua cerita karut marut sesat barat, tuan-tuan. Ni di zaman dunia UAS. Tuan-tuan kena beza mana satu ustaz, mana satu UAS. UAS ni tuan-tuan, dia cuma pandai cerita. Dia pandai ceramah, dia pandai cakap. Dia bukan mengaji agama pun. Lalu tuan-tuan, kita pun popular kan ya. Jadi tuan-tuan, kadang-kadangnya macam ni lah suka keluar perkara yang pelik-pelik sebab dia tidak ada ilmu dan dia tidak mengaji. Tu pasal tuan-tuan, Dajjal pun dia boleh habaq kata handsome. Masya Allah. Tuan-tuan, saya pun pertama kali dengar kan bahawasanya Dajjal tu handsome. Tu pun kebetulan baru ni saya forum di belah Sungai Petani. Satu ustaz tu muda lagi, bagus. Dia kemudian bercuti, dia tanya saya, ustaz dengar dah lagi? Saya tanya dia, boleh dengar apa? Dia kata, dah lah ada seorang penceramah ni boleh duk pergi habaq kata Dajjal tu handsome. Saya kata, biar betul. Tuan-tuan, ni kata celau. Ni semua orang Penang habaq apa? Roplah jingga roplah jingga. Dia boleh duk pergi habaq kata Dajjal tu handsome, tuan-tuan. Dia kadang-kadang kita ni kalut duk pergi tanya bila Dajjal tu nak keluar. Macam mana Dajjal tu, tuan-tuan? Sepatutnya kita kena tanya apa kita punya preparation. Tu yang kalau tuan-tuan pergi jumpa Pak Sumit, kenaikan Pak Sumit, satu tok guru di Kuala Pai. Dia bukan Bukit Tembaga, dia Kuala Pai. Rumah dia di Kuala Pai, di Kuala Nerang. Dan dia ni satu orang yang soleh, yang dekat kepada Allah, yang mana selalu mana-mana tok guru kalau pergi Kedah mesti akan pergi jumpa dia. Tuan-tuan, seorang yang sangat dekat kepada Allah. Kalau tuan-tuan pergi tanya dia, Pak Su, Dajjal itu lagu mana? Tuan-tuan, Pak Su nanti jawab, Hang duk gaduh tanya pasal Dajjal, hang tu dah buat persiapan awak. Jadi sopa macam cerita Badui tadi ni pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia question Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya lorat tanya pasal kiamat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi soal balik pada dia, Nabi tanya pada dia, kalau seandainya kiamat tu berlaku, apa yang kamu telah persiapkan? Maka dia pun jawab bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak adalah satu persiapan yang khusus.
Cuma disebut pada Nabi SAW yang dia ada adalah semata-mata kasih dan cintakan Allah, kasih dan cintakan Sayyiduna Rasulullah SAW. Tuan-tuan, maka bila dia jawab macam tu, Nabi SAW habaq balik pada dia sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan siapa yang dia kasih, dengan siapa yang dia suka, dengan siapa yang dia sayang. Maka tuan-tuan, kebetulan pada waktu itu Sayyidina Anas bin Malik, antara sahabat Nabi yang paling muda. Tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik yang juga merupakan khadam kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Dia duduk dengar soal jawab antara Nabi dengan si Badui itu, tuan-tuan, maka Sayyidina Anas bin Malik pun lalu tersenyum. Sebab apa tersenyum? Sebab rasa lega, tuan-tuan. Bila Nabi bagi tahu seseorang akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Sebab tu tuan-tuan, pengajaran daripada hadis ni tuan-tuan nak habaq bagi pada kita. Kita ni semua tuan-tuan, kalau nak fikir amalan kita, walaupun pagi ni kita semua ni puasa tuan-tuan, kita takut, kita bimbang, adakah amal ibadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah amal ibadat kita ini dah cukup banyak untuk menampung segala keburukan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Cumanya tuan-tuan, satu perkara yang kita kena tanam elok-elok dalam diri kita, tuan-tuan, biarlah walaupun kita lemah dalam mengerjakan amal ketaatan kepada Allah, tetapi tuan-tuan, kita menyimpan betapa rasa kasih kita, rasa sayang kita, rasa cinta kita terhadap Allah dan Rasulullah SAW mengatasi segala-galanya di dalam hidup kita, baik dibandingkan dengan mak ayah kita, baik dibandingkan dengan isteri dan anak kita, baik dibandingkan dengan kaum kerabat kita, baik dibandingkan dengan perniagaan kita. Tuan-tuan, kita letakkan Allah dan Rasul di tempatnya paling tinggi. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita akan bersama-sama dengan Sayyiduna Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Nabi bantu kita tuan-tuan, khut tu kita nak. Dan khut tu kita nak. Tapi kalau hidup atas dunia ni tuan-tuan, kita tak rasa pun kasihnya mendalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai sunnah Nabi pun tuan-tuan kita tak mau buat. Tuan-tuan, alangkah ruginya kita. Tuan-tuan, saya teringat satu kisah. Dia pagi-pagi ni dia kena banyak cerita. Sebab saya takut lagi saya duduk cerita seorang, tuan-tuan tidur bagusnya. Jadi tuan-tuan, satu hari Tok Guru kepada Tok Guru ni Aziz. Siapa nama dia? Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Tuan-tuan, dia pergi ke Mesir. Bila dia pergi ke Mesir tuan-tuan, nak jadi cerita, dia pun baru sampai. Pertama kali dia pergi ke Mesir, tuan-tuan, dia duk rasa pelik. Sebab dia tengok ulama di Mesir ni tak sifat janggut. Dia tengok janggut tak ada. Tapi bila tanya ilmu ni kemah. Ilmu ni memang hebat tuan-tuan, tapi janggut tak ada. Maka tuan-tuan, dia pun sebut. Dia kata, aku pelik. Tengok empat ni semua alim, tapi sebab apa tak mau sifat janggut? Jadi tuan-tuan, akhirnya barulah ulama di Mesir bagi tahu, di Mesir ni kalau sifat janggut, maka akan dicop sebagai ikhwan, akan ditangkap, akan disumbat masuk dalam penjara. Ada penjara Mesir ni kalau masuk dua, tak mati gila tuan-tuan. Barulah Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi ni dia faham. Oh, pasal itu. Sebab tuan-tuan pelik, satu ulama ilmu hebat tapi tak mau amal sunnah, dia pelik lah. Sebab tu dia tanya. Maka bila dia dapat pencerahan tu, dia faham. Oh, sebab tu. Jadi tuan-tuan, poin di sini kita nak bagi tahu, kita ni tuan-tuan, bila ilmu kita bertambah, dan maka tambahlah juga akan amal kita pada Allah.
Tambahlah juga akan segala apa yang kita boleh tiru, kita boleh buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sebagai lambang dan bukti cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya zaman budak-budak duk mengaji dulu, ustaz-ustaz selalu bawa cerita. Dia kata mau simpan misai saja, tak simpan janggut apa dia? Mereka pun jawab kucing. Mak kalau simpan janggut saja tak ada misai apa dia? Mereka pun nanti jawab kambing. Mak kalau janggut tak ada, misai pun tak ada, apa dia? Mereka pun nanti jawab babi. Tuan-tuan, tu pakat kena gempak tu simpan janggut semua. Ustaz pula duk abang ni bawa janggut ni bidadari syurga duk bergayut. Saya pun tak ada semak lah, ada hadis lah. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala silat. Sebab tu sunnah Nabi ni banyak tuan-tuan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan masuk pergi dalam rumah sekali, time nak buka puasa nanti pergi tolong isteri masak. Tuan-tuan, tu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan start kereta, start motor sekali, tuan-tuan pergi hantar cucu ke, tuan-tuan pergi hantar anak ke, tuan-tuan meringankan tugas isteri tuan-tuan, itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pergi kerja nanti, tuan-tuan niat cari nafkahnya halal, tuan-tuan pergi bisnes, tuan-tuan pergi berniaga, itu juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tuan-tuan memperjuangkan Islam, berada dalam jemaah bagi memenangkan agama Allah, tu juga tuan-tuan sebesar-besar sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kemarin ni tuan-tuan dia ada convention ummah bagi mengangkat marah Islam dan Melayu. Tapi tuan-tuan kita sedih sebab satu orang Panama tu, tuan-tuan ni kata payah. Dia duk condemn peleceh Melayu, dia tak payahlah tuan-tuan. Orang pun banyak tanya saya, tak mesej, tuan-tuan, dia jawab dia satu je. Nabi habaq apa? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau rasa muka tak malu, hang buatlah nak buat apa pun. Tuan-tuan, orang kalau sampai pangkat dia tak ada rasa malu, dia tak takutkan Allah, Nabi pun dia boleh hina. Jadi tuan-tuan, bangsa sendiri pun dia nak lorat apa? Agama sendiri pun dia nak lorat apa? Dia tak ada heran tuan-tuan. Sebab dengar Allah, dengar Rasul pun dia tak heran. Maka dia nak malu apa dengan pemimpin siapa hadir pun? Walaupun bawah tu ada tok guru sekalipun, dia nak malu pasal apa tuan-tuan? Sebab dengar Allah, dengar Rasul pun dia tak reti malu. Sebab tu Nabi apa? Kalau tak malu, hang buatlah hang nak buat apa pun. Jadi boleh pula dia pergi kutuk bangsa sendiri. Duk pergi kata kat Melayu dalam satu majlis yang menghimpunkan segala cendekiawan Melayu Islam. Tuan-tuan, kita lah ni duk pergi fikir. Saya dengar ucapan yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Fadli Syari yang mewakili kluster agama semalam. Dan memang saya bersetuju, ana muafiq mi'ah bil mi'ah. Saya setuju 100% tuan-tuan. Dan bahawa dah tiba satu masa semua jawatan-jawatan yang penting ni tuan-tuan mesti dipegang oleh orang Melayu yang beragama Islam, dan ditegaskan kemarin berakidahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ni saya ulang balik, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan tolong jangan duk pergi kata, duk tuduh bukan-bukan bahawasanya gerakan Islam di Malaysia ini tidak berpandukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, itu Dr. Ahmad Fadli tegaskan kemarin. Sebab kita tak mahu satu orang yang bersifat apologetik, simpati kepada orang bukan Islam, yang bawa pahaman plural, liberal, dan macam-macam lagi tuan-tuan, memegang jawatan yang ini boleh menghancurkan Islam dan bangsa Melayu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, dan kita merasakan bahawasanya inilah saatnya kita nanti-nantikan tuan-tuan.
Kan bila mana orang Melayu ni bersatu, kan akhirnya tuan-tuan mereka yang selama ini kan memperecehkan Melayu, dia dah mula buka mata. Tapi tuan-tuan DP itu kan bukan bagi menaikkan martabat bangsa, tapi pi kondem bangsa sendiri. Tuan-tuan nak cerita bab ni lagi keluar tajuk pula. Cuma tuan-tuan saya bagi tahu ni atas dasar kan betapa kita tak setuju dengan tindakan-tindakan yang merugikan Islam. Jadi kalau satu orang dia fikir bahawa dia nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan buka satu-satu semua dia punya amalan, tuan-tuan, dia tak akan berani atas dunia tapi keluar kalam yang bukan-bukan. Jangan sampai suatu masa nanti bila mana nyawa tu duduk dah parah hujung, diri pun dah nak hapus, waktu tu bila kita nak taubat, takut nanti Allah tak mau terima. Tuan-tuan tengok Mustafa Kamal Atatürk, waktu dia hidup tuan-tuan, apa dia tak kata ke Islam? Waktu dia hidup tuan-tuan, apa yang dia tak buat zalim pada Islam? Mustafa Kamal ni tuan-tuan dahsyat. Dia sampai azan pun dia tukang, Quran pun dia nak tukang. Cuma tinggal lagi tuan-tuan, pada waktu itu berlaku protes di kalangan ulama Al-Azhar. Akhirnya tuan-tuan dia tak jadi nak tukang Quran. Kalau kira dia Quran pun dia nak tukang tuan-tuan. Dan kemudian diharamkan pemakaian tudung. Ditukarkan perkara dua dalam perlembagaan Turki. Hanya sebelum itu disebutkan Turki adalah berpandukan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Tuan-tuan ditukar. DP bubuh Turki merupakan sebuah republik sekular. Macam-macam tuan-tuan yang dia buat. Tapi tuan-tuan dia mati macam mana akhirnya? Tuan-tuan dia mati dalam keadaan yang sangat memeritkan. Kata ulama dia seorang pemimpin tuan-tuan. Mustafa Kamal ni dia seorang general. Tuan-tuan, sebab apa Sultan Abdul Hamid boleh angkat dia? Sultan Abdul Hamid tertipu dengan suatu skrip drama yang telah dibuat oleh Yahudi. Bila mana berlaku sebuah peperangan, nama perang tu tuan-tuan Anaforta. Tuan-tuan boleh balik Google, cari maklumat pasal peperangan tu. Dalam peperangan Anaforta ni tuan-tuan, disebut bagaimana armada Inggeris boleh berundur. Mustafa Kamal ni boleh menang dalam pertarungan tu. Maka sejak tu nama dia popular tuan-tuan. Dan dia ni pun tuan-tuan pandai berlakon. Dia lilik serban, dia pakai jubah, dia pergi duduk dengan ulama. Maka sebab itulah akhirnya dia diberikan pangkatnya tinggi, bahkan diberikan tempatnya hebat. Dia diamanahkan untuk menjaga tanah Palestin. Dan dia juga tuan-tuan yang telah mengkhianati amanah itu dengan membenarkan Yahudi masuk ke bumi Palestin. Ni yang kata Mustafa Kamal Atatürk ni. Tuan-tuan, dia punya berat badan tuan-tuan 80 kilo lebih. Tapi bila dia nak mati tuan-tuan, kata ulama, berat badan dia cuma tinggal tak sampai 40 kilo. Sampai kata ulama, warna tulang dia tu sama putih dengan warna kulit. Warna kulit dia tu sama putih serupa warna tulang. Dibawa ke tengah laut oleh 25 buah kapal escort dia tuan-tuan. Musim sejuk dia punya duk jerit, habaq kata panas. Sampai kata ulama bila dia menjerit dalam istana dia, nama istana dia nama Bogja, dia menjerit dalam istana tu tuan-tuan, satu pekan nanti boleh dengar. Nabak kata punya teruk, dia terima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam macam tu bawa balik semula ke istana. Tuan-tuan, lepas dia mati tuan-tuan nak tanam bumi pula tak mau terima. Bubuh tendang, tu last sekali bubuh ke atas timbun batu, seakan-akan menampakkan macam duduk dalam tanah tuan-tuan. Itulah nasib satu manusia yang namanya Mustafa Kamal Atatürk. Sebab apa? Dia perancang Islam, dia menjatuhkan khalifah, dia menjatuhkan Empire Osmaniyah, walaupun Barat panggil dia sebagai bapa pemodenan Turki.
Sebab tu digelar sebagai At-Tartuk. Tapi tuan-tuan, betapa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui apa yang telah dilakukan. Kadang-kala tak dan sampai kiamat atas dunia lagi Allah tunjuk dah tuan-tuan. Tunya Allah perbuat, tunya Allah lakukan kepada generasi sebelum ini yang telah mengkhianati Allah dan Rasul tuan-tuan. Bagaimana kita tahu cerita tenggelamnya Firaun. Dan bagaimana Firaun dah bala tenteranya Allah hancurkan tuan-tuan. Dan bagaimana cerita Allah hancurkan Qarun. Dan bagaimana cerita Allah hancurkan Namrud. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang masih berkuasa, saya nak nasihatkan, berhati-hatilah. Jangan kita ni menjadi petualang bangsa dan negara. Takut satu masa nanti tuan-tuan, mulut kita terkunci, yang akhirnya tuan-tuan kita akan menerima satu bentuk pembalasan yang begitu berat daripada Allah. Tuan-tuan, saya pernah jumpa dengan satu makcik. Makcik ni tuan-tuan, dia banyak sumbangan kepada jemaah kita di Kulim. Tuan-tuan, dia satu hari dia pergi haji. Dia pergi haji tuan-tuan, dia balik. Lepas dia balik tu, dia berjumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya Allah bagi mimpi. Dalam mimpi tu saya tengok dua orang. Satu saya nampak Datuk Harundin. Satu lagi saya nampak seteru dia. Tahu seteru dia kan? Dan musuh dia, Panama. Dan saya ni pula sepupu kepada sepupu kepada si hamba Allah. Buat Panama. Balas nabak nama. Jadi saya tengok sebelah Datuk Harundin ni punya berseri, punya cerah, punya cantik. Tapi yang saya tengok sebelah lagi pula punya huduh, punya teruk, punya gelap. Akhirnya saya bangun pagi, betapa saya yakin apanya ulama bawa ni betul. Tuan-tuan, dia ni orang hebat. Jawatan dia bertinggi. Dan anak dia dulu pun pernah pegang jawatan tinggi dalam Selcom. Tu kalau tiap-tiap kali bulan Ramadan dia nanti panggil. Suruh ambil barang rumah dia, piada dekat orang miskin. Satu packnya dia buat tu tuan-tuan, bukan sikit barang dia letak. Saya ingat mau ada 300-400 orang. Kami piada. Orang kaya kan. Tapi dia sendiri pun meninggalkan si fulan berkenaan. Lepas dia balik haji, sebab apa? Sebab Allah bagi petunjuk pada dia. Allah tunjuk tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau tak ikut ulama, nak ikut siapa lagi? Sebab ulama ni tuan-tuan mewarisi segala peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu ketahuilah oleh kita, suatu masa nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tuan-tuan akan buka semua amalan kita. Dan lalu juga Allah Ta'ala telah firmankan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 109, Yawma yajma'ullahu ar-rasula fayaqulu madza ujibtum qalu la 'ilma lana innaka antal 'alamul ghuyub. Pada hari kiamat itu dihimpun Allah akan pesuruh-pesuruhnya, maka berfirman ia kepada mereka itu, apa sekalian kamu mahu berjawab akan pertanyaan aku pada hari ini? Bukankah sesungguhnya telah aku utuskan sekalian kamu menyampaikan apa kehendak aku kepada makhluk? Maka apakah telah sekalian kamu perbuat? Bila didengar sekalian pesuruh Allah akan firman-Nya itu, lalu mereka itu menjawabnya dengan katanya, tiada tahu kami ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Tuhan yang mengetahui segalanya gaib. Jadi tuan-tuan sekalian, kata pengarang kita ini lagi, sebab pun sekalian pesuruh Allah berkata demikian itu ialah kerana sangat haibahnya di hati mereka itu akan Tuhannya. Lalu berkata mereka itu demikian pada halnya mereka itu tahukan semua apa yang diperbuatnya di dunia.
Tetapi dengan sebab sudah jadi keliru akal mereka itu oleh sebab takut, sudahlah tiada tahu mereka itu untuk menjawab apa pertanyaan Tuhan itu, dan demikianlah perihal manusia pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala silam, dan bayangkan setara pesuruh Allah, dan Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah. Dan bila bersoal jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, hatta Nabi, hatta Rasul pun takut, sehingga dia jawab tidak tahu, tuan-tuan. Tambah lagi kita ni, yang banyak dosa, yang tak ada maksud, yang tidak terlepas daripada melakukan dosa, tuan-tuan duduk bersoal jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan satu perkara yang mudah, tuan-tuan. Dan tuan-tuan pernah masuk mahkamah, pergi tengok mahkamah, pergi dengar garau paruknya suara, lawyer tu bersoal jawab, hakim. Kita masuk court, tuan-tuan, pergi tengok Tan Sri Syafiq Abdullah, dia antara lawyer yang terbaik. Tuan-tuan, satu orang kalau jadi hakim, tengok dia jadi peguam bela, hakim pun nanti kecut perut, tuan-tuan. Dia kecut perut. Sebab tengok dia punya lawyer tu siapa. Mau kalau masuk, kalau macam dulu mendiang Karpal Singh, Tan Sri Syafi'i, Sulaiman Abdullah, tuan-tuan, ni semua lawyernya handal-handal. Kadang-kadang hakim mu tengok naik seraya orang, bukan main-main. Tuan-tuan, tu baru mahkamah atas dunia, belum lagi mahkamah di pada mahsyar, tuan-tuan. Bagaimana bila Allah Subhanahu wa Ta'ala buka satu demi satu kita punya amalan, tuan-tuan, tak ada apa kita boleh sembunyi. Waktu tu tuan-tuan nak tipu macam mana? Atas dunia ni mungkin boleh terlepas. Kadang-kadang kalau lawyer tu bijak, contoh katalah ada satu kes bunuh, bukti forensik sebut dalam kemaluan perempuan sekian-sekian, air mani si A didapati telah banyak bertakung. Itu bukti forensik. Tapi kalau lawyer tu cakap, tuan-tuan, dia kona sana, dia kona sini, dia beli saksi pun nanti habaq, bahawasanya orang yang terakhir yang selisih dengan saya, warna kulit itu gelap. Yang si A tadi yang didapati bertakung, air maninya yang banyak itu, tuan-tuan, si A tu kulitnya putih. Lawyer pun pusing. Akhirnya, tuan-tuan, kes pun boleh buang. Atas dunia ni, tuan-tuan, boleh lepas diri. Tapi tuan-tuan sekalian, di akhirat tuan-tuan nak pusing macam mana? Tuan-tuan nak auta Allah Ta'ala macam mana? Sebab tu tuan-tuan, atas dunia ni jangan buat pasal. Saya pun kemarin pergi tengok tanah pondok saya tu. Kemudian hujan lebat. Balik daripada tanah tu, telefon satu Datuk. Saya ingat nak pinjam duit dia, dia pula nak pinjam duit saya. Sudah. Tengok Datuk ni kaya. Tuan-tuan, saya tanya pasal apa ni? Saya ingat nak pinjam duit Datuk, Datuk pula nak suruh saya tolong cari duit. Kacau. Dia kata, tak lah, ni ada satu kes, saya nak kena bayar lawyer sekian-sekian. Dia minta 100,000. Saya ni dah lah ni sakit, bisnes kena tipu. Tuan-tuan dengar dia cerita tu, mungkin kesian lah. Tapi nak abang kata, tuan-tuan, itulah dunia ni, tuan-tuan. Kadang-kadang orang jatuh, tuan-tuan, bukan ada siapa mau tolong, yang ada duk pergi tolong, pijak lagi, tuan-tuan. Tolong pijak, biar sampai rapat, biar mati terus mendakwa. Tu tuan-tuan, dia pun abang belah sana pun ustaz lantik, lawyer pun cakap juga, pusing sana kona sini. Wahai benda tu bisnes saya, company saya, dia orang pernah pedagih saya. Tuan-tuan, tu atas dunia. Tak apa, atas dunia memang passion dia macam tu. Tapi bila duduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, dia tak boleh lari pergi mana. Waktu tu nanti, mau kalau ada amal baik dia, tuan-tuan, amal baik dia tu nanti dia kena bagi pada orang yang dia buat zalim. Tapi kalau tak ada amal baik, tuan-tuan, segala dosa kawan tu nanti, tuan-tuan, dia akan ambil nanti transfer pergi dekat dia, masuk dalam akaun dia, tuan-tuan.
Kan, kononnya lagi satunya paling kita takut. Kita sendiri pun dah tak ada, Nabi tanggung pula orang punya tuan. Kan, sebab tu kalau kita duk berasa, duk macam teringat, kita dah ambil siapa-siapa punya, kan, kita ada buat zalim pada siapa-siapa, tuan-tuan, atas dunia ni bagi selesai. Maka kalau orang yang kita zalimi tu pun dah mati, tuan-tuan, pergi pulangkan balik. Kan, pulangkan pada waris dia. Mau kalau waris pun kita tak jumpa, kata ulama, pilihlah bagi kat tafiz mana, kat masjid mana, kita niat atas nama orang yang kita ambil. Kan, tu cara dia, tuan-tuan. Tu kalau membabitkan harta. Jadi tuan-tuan, sebab itu kalau membabitkan fitnah ni lagi berat lah. Kan, untuk empat kena pergi minta maaf lah. Kan, nampak duk menipu Grab tu, scan-scan perempuan punya. Tuan-tuan, dulu daripada orang tahu dia ni ahli neraka. Tuan-tuan, mana tahu dengan sebab apa duk fitnah dia terus sangat, tuan-tuan, dia boleh pahala jadi ahli syurga. Kok kita pula nanti jadi ahli neraka. Wa na'udzubillah. Tu kita takut tu. Sebab tu tuan-tuan, fitnah ni lagi berat. Fitnah ni tuan-tuan, kalau harta tadi boleh pulang balik, fitnah ni tuan-tuan, dia tak ada cara lain, dia mesti kena pergi minta maaf. Dia tak ada cara lain lah. Kan, kalau tak boleh minta maaf, tuan-tuan, dekat akhirat kita akan face to face dengan orang yang kita fitnah tu nanti. Waktu tu nanti semua amal kita boleh ada. Tu kalau fitnah ni tuan-tuan, dia berat. Kan, kalau harta ni tak apa. Harta ni tuan-tuan, mati simpulan tu cari waris. Kan, tak jumpa juga waris, kan, pilih sedekah tak mana pun kata ulama. Tapi kalau fitnah ni tuan-tuan, dia tak ada satu ruang pun. Dan untuk kita pelepas diri kita, melainkan kita mesti nak kena pi minta maaf dengan dia. Dan apatah lagi tuan-tuan, dan saya kalau cerita banyak-banyak benda zalim yang berlaku ni, dan paling kita ingati tuan-tuan adalah peristiwa Memali. Peristiwa Memali ni tuan-tuan, barang satu saat pun tak pernah dibicarakan di mahkamah, dan yang terlibat pun langsung tak minta maaf. Dan yang terlibat pun tuan-tuan langsung tak berjumpa dengan keluarga. Tuan-tuan, ni satu perkara yang nanti hampa jawablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sementara hidup ni bertaubatlah. Dan saya sebut ni tuan-tuan sebab pagi ni live. Tuan-tuan pergi share banyak sikit. Kukuk sampai bagi dia tengok, mudah-mudahan dia tu bertaubat pada Allah. Dia balik pada Allah Taala. Tuan-tuan nanya lah. Anak Ustaz Ibrahim Libya ni pun salah seorang dia classmate dengan zaujah saya di Urusila dulu. Duduk cerita apa yang jadi. Dan kadang-kadang cerita pasal Memali ni tuan-tuan pun kena tepih. Ada ustaz-ustaz pun nanti dia goreng bukan takat hangit rentung tu. Dia tak ada, tapi dia nak buat supaya dia tu hero Memali, tuan-tuan. Tu pun satu pasal juga tu. Duk cerita polis pergi cucuk rokok kat tangan anak Ustaz Ibrahim. Tuan-tuan, tu semua cerita karut. Anak-anak Ustaz Ibrahim Libya ni tuan-tuan, Tok Wan dia bawa pelari awal lagi pergi buh di satu pondok di Kelantan. Tak ada pun kata polis nanti dia pergi cucuk rokok kat tangan, pergi siksa anak Ustaz Ibrahim. Tuan-tuan, yang tu tak betul. Tapi kalau anak-anak mangsanya lain, tuan-tuan, yang tu saya tak nafi. Yang tu memang saya pernah dengar sendiri dengan telinga saya. Anak Pak Jang Mi. Kenapa Pak Jang Mi? Pak Jang Mi ni tuan-tuan, nya simpan kain serban, yang mana kain serban tu corak pun corak lama, dia punya pattern bulan dengan bintang. Saya pegang serban tu lah tuan-tuan yang disebut-sebut serban yang berbau harum, yang digunakan oleh Pak Jang Mi. Dia pilap darah Ustaz Ibrahim Libya lepas kena tembak. Tu pasal orang duk lintas kot kampung tu, duk lalu ke rumah dia, tuan-tuan, orang duk bau wangi. Sampai bila dia keluar daripada ASA, tuan-tuan, orang kampung duk bunyi bau wangi ke rumah Pak Jang ni. Dia pun teringat tuan-tuan, sehelai kain serban yang dia guna lap darah Ustaz Ibrahim Libya. Dia suruh anak dia cari. Anak dia pun baru teringat, sorok satu tempat. Pipi ambil tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan, kes serban tu bau punya wangi. Almarhum Ustaz Azizan pun sempat. Saya pergi serban tu tak wangi lah. Sebab banyak sangat orang ambil duk pergi cium.
Kan hutan semayang pun bicum murah. Tuan-tuan melihat kali bau wangi itu hilang. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi anak dia cerita, saya waktu tu kena lambung, kan, dia bubuh atas kepala lutut, kan, bayang punya sakit, kan, kok mananya besar, habis kena tangkap, tinggal budak-budak kecil aku kampung, kan, makan tu pun harap orang bagi, orang luar main ziarah. Lepas jadi peristiwa tu pun lepas berapa hari baru kereta boleh masuk. Hari kejadian cuma 2 kereta aja boleh masuk, kan, kereta Ustaz Fadil, kan, dengan kereta lagi seorang ustaz. Jenazah tu pun dibawa bukan dikebumikan di kampung tu, kan, dibawa ke kampung Parit Panjang, tuan-tuan. Dan sebab tu pagi tu yang kata pelik kampung Parit Panjang pagi tu, tuan-tuan, pagi tu hujan tak ada tapi kampung tu banjir. Jadi orang kampung duduk pelik ni, pasal apa? Ayak bah ni mai kok mana? Hujan tak ada tapi banjir, tuan. Rupa-rupanya bumi lagi awal menangisi. Bumi dah tahu. Tuan-tuan, subhanallah, ke bawah dulinya Mamula almarhum Tuanku Sultan Abdul Halim telah turun mencemar duli, tuan-tuan. Pagaknya tuan-tuan tengok, batu nisannya tuan-tuan tengok, tu semua duit Sultan Abdul Halim. Sampai tuanku sebut, kata almarhum Tuanku Sultan Abdul Halim, siapakah yang berani buat onar di negeri beta? Tuan-tuan, ni peristiwa yang kita tolong jangan lupa, tuan-tuan. InsyaAllah bulan hadapan, lah ni bulan 10, bulan 11 ni saya ada forum buat kali yang kedua, bersama-sama dengan anak Ustaz Ibrahim Libya. Kalau tuan-tuan mau panggil abang saya, dia ada satu orang anak sulung nama Islah. Lah ni buka tafiz di Sungai Buloh. Saya dah banyak kali suruh dia balik kampung Memali. Dia lah anak lelaki Ustaz Ibrahim Libya. Dulu tuan-tuan, beberapa tahun sudah, kita buat forum di Bandar Tun Hussein On, saya, Ustaz Khalil dan dia. Tuan-tuan, sebab dah nama Tok Guru ni banyak terpalit dengan isu Memali ni, jadi saya bawa Khalil, tuan-tuan, bawa dia. Rupanya mereka dua ni pernah bertemu di satu tempat di Yaman, di kawasan yang kata ada api keluar pada tanah. Mereka dua tu pernah jumpa situ, balik pada Yaman tu tak jumpa-jumpa dah. Last kali jumpa tempat forum malam tu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini boleh buat forum Memali, sedarkan anak muda, cerita balik sejarah apa yang berlaku sampai seorang ulama dibunuh, tuan-tuan. Yang lagi lawak ni, tuan-tuan, tu kata kerja Allah ni, ada satu orang, satu orang hodok gila nak jadi Perdana Menteri tu. Dulu dia duk cabar Syekh Ibrahim tu. Dia kata, mau kalau nak kritik kerajaan, mau kalau nak kata kat Perdana Menteri, keluarlah daripada pusat Islam. Last kali kawan tu keluar sungguh, keluar pergi mengajar, tuan-tuan, kerja menoreh getah. Tuan-tuan bayang, gaji sedap dah, duduk di pusat Islam, nya kawan tu keluar, nya hang pula pergi masuk. Sebab apa? Hang nak pergi cuci taik kok lubang najis. Dia nak cuci taik ni duduk luar, dah dia pergi terjun sekali. Tuan-tuan, dunia kata dapat pengajaran dah, tak dapat pengajaran sampai ke habis. Tak habis-habis, duk bakal tak habis-habis. Jadi tuan-tuan, kalau duk bakal ni siapa boleh sebut? Kalau hang tu bakal PM ke-8, aku bakal PM ke-9. Tuan-tuan, bakal tak habis-habis. Sudah-sudah lah tu. Jangan kita ni termasuk dalam satu golongan yang disebut sebagai khubur riyasah. Gila kepada jawatan, gila pada pangkat, tuan-tuan. Kita patut takut pada amanah terhadap jawatan, bukan gila nak pegang jawatan. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala siapakah the next Prime Minister. Kita doalah tuan-tuan, kita minta dengan penyatuan ini, insya-Allah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang akan menjadi next Prime Minister, insya-Allah. Tuan-tuan, siapa tahu, kuasa Allah, kalau Allah nak buat, tuan-tuan, sat je. Sat je, tuan-tuan. Dan dia pun satu tokoh yang sangat disenangi dan digeruni. Dan memang betul, dia adalah seorang king maker, tuan-tuan. Jadi pagi ni cukup takat tu dulu. Sekali lama-lama lagi panas. Saya betul ni ada orang duk tengok ni, tuan-tuan, pungkak ni duk panas, duk panas.
Dia kata ustaz ni buat dah. Dia mula tu dia cerita pasal kiamat, lepas tu dia nak kiamatkan kita pula. Jadi tuan-tuan sekalian, takat tu dulu, minta maaf lebih kurang melawak apa semua. Jadi terima kasihlah kepada semua geng-geng pincin pada pagi ini. Jadi tuan-tuan teruskan istiqamah, tambah bekal sebelum kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan tuan-tuan dan tuan-tuan doakan saya, mudah-mudahan kita yang berhimpun pada pagi ini juga akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi